Secara jujur aku kata, aku cakap cerita ni pelik. Hai, selamat datang ke Pod Gebang. Okey, dalam video kali ni aku nak gebangkan pasal satu movie yang mana baru saja dilancarkan secara rasminya di Malaysia, iaitu pada hari ni tanggal 31 Ogos 2021, iaitu cerita yang bertajuk Mencari Rahmat. Okey, cerita ni sebenarnya bukanlah cerita yang baru. Cerita ni sebenarnya dah tak silap aku dah siap pada sekitar tahun 2017. Kemudian seingat aku jugalah pada tahun 2018 macam tu, sekitar around selepas cerita Wan Tu Jaga ditayangkan pada September something kan. Kemudian selepas cerita Wan Tu Jaga tu ditayangkan, aku ada nampak cerita Mencari Rahmat ini dipromosikan oleh beberapa pemain pelakon yang berada di dalam cerita Wan Tu Jaga lah, sebab dia punya pelakon lebih kurang sama aja, Amirul Effendi, siapa Namron ada dalam tu. Kemudian pada masa tu juga, pada 2018 tu, seingat aku, cerita ini ada juga ditayangkan secara eksklusif di Galeri Ilham, Menara Ilham tak silap aku pada masa tu. Dan juga kalau kat Johor, Today's Mall Ulu Tiram, mall yang dekat ujung dunia tu. Okey, aku hampir-hampir pergi menonton pada masa tu. Dekat Today's Mall tu, tak silap aku, dia punya tiket wayang RM20 pada masa tu. Dia tayangan eksklusif, tayangan terhad kepada beberapa penonton saja, 200 kot tak silap aku. Tapi pada masa tu aku tak berkesempatan untuk pergi tengok sebab agak busy. Kemudian aku tunggulah cerita ni ditayangkan secara umum, secara rasminya di Pawagam. Tunggu, rupa-rupanya cerita ni banyak kali ditunda, dan akhirnya ianya ditunda beberapa kali lagi kerana pandemik apa semua kan. Dan sepatutnya ianya rasmi ditayangkan pada bulan Jun tahun ini di Pawagam, tapi Pawagam still kena tutup lagi juga. So akhirnya ianya ditayangkan di satu platform penstreaman online, iaitu Mubi. Mubi Mubi. Okey, aku pun Mubi tak familiar sangat dengan Mubi ni, dan aku tahu kewujudan streaman Mubi ni, tapi aku memang tak pernah langgan, tak pernah subscribe pun. Tapi semalam sebab aku nak tengok cerita Mencari Rahmat ni, so aku subscribe. Murah aja, RM3 untuk 3 bulan. First 3 bulan, so sebulan RM1, okey lah. After 3 months barulah RM10 setiap bulan. Dan malam tadi aku subscribe, dan pagi tadi aku tengok cerita Mencari Rahmat ni, dan aku agak berpuas hati, dan aku rasa subscribe aku tu berbaloi RM3 tu, dan dapat menonton satu cerita yang aku rasa agak unik. Kenapa aku cakap unik? Sebab cerita Mencari Rahmat ni pada permulaannya aku boleh katakan, secara jujur aku kata, aku cakap cerita ni pelik. Dia macam weird, macam mula-mula cerita tadi tayangkan aku macam, oh, kenapa dia macam gini? Kenapa dia punya dialog macam gini? Kenapa dia punya script like this? Tapi ianya mengingatkan aku macam cerita-cerita yang dia bukannya dialog klasik. Dia macam 60s, 70s punya dialog. Dia bahasa baku, macam cerita Kalam Malam Bulan Mengambang punya style dialog. Ataupun macam kalau kau tengok Brunei Darussalam punya berita kan, dia bukan macam tu. Dia punya pertuturan tu agak baku, tapi dia macam high society yang agak klasik macam tu. Aku tak sure lah apa dia punya terms tu kan. Tapi dia kisah pasal tu je di kalangan beberapa orang, 2 keluarga tu saja. Cerita Mencari Rahmat ni dia punya pelakon tak berapa ramai. Dia cuma ada terdiri daripada beberapa pelakon je. Namron sebagai Razak, Amirul Effendi sebagai Azman, Nadia Akila sebagai Rose, Sharifah Amani sebagai Ratna, Adibah Noor sebagai Datin Aziza, Fauzianawi sebagai Aunty Norma, Eric Fuzi, Floor 88 tu sebagai Reza, Azman Hassan sebagai Mohtar, Tun Fazrul Azri sebagai Butler Glam Rock, dan juga Anwar Paharudin sebagai Uncle Pekin. Okey, ini je dia punya pelakon yang ada dalam cerita ni. Ni termasuk pelakon pembantu apa semua tau. So dia cuma ada dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang saja pelakon utama termasuk pelakon pembantu. Very simple punya movie aku rasa. Kemudian cerita ni dia berkisah pasal Razak yang dilakukan oleh Namron ni. Dia seorang anak yatim yang dah bergelar sebagai ahli perniagaan di Pulau Pinang. Kemudian dia mencipta satu watak rekaan yang bernama Rahmat, yang kononnya adik kepada dia yang berada di KL. Dan Rahmat ni seorang yang degil, seorang yang bermasalah. So Razak ni terpaksa selalu turun pergi ke KL untuk
menyelesaikan masalah-masalah yang dah ditimbulkan oleh Rahmat. Tapi ahli keluarga yang berada di Penang ni tak tahu yang bahawa Rahmat tu sebenarnya adalah Razak tu juga. Sebenarnya Razak ni dia mahu pergi ke KL sebab suka nak berparti, nak berfoya, nak pergi jumpa dengan kekasih dia iaitu Ros dekat KL. So dia gunakan alasan untuk melawat adik dia Rahmat di KL untuk bersuka-suka dan juga bertemu dengan Ros. Di KL pula, Ros iaitu kekasih kepada Razak ni adalah anak kepada Datin Azizah yang mana dilakonkan oleh Adi Bano, dan Ros tadi dilakonkan oleh Nadia Akila. Okey, dan ada satu lagi watak iaitu Azman yang mana dilakonkan oleh Amirul Effendi. Azman ni anak saudara kepada Datin Azizah yang mana si Azman ni pun anak yatim jugalah. Kemudian Azman ni dia macam tak berapa, dia menentang lah, dia tak berapa suka dengan hubungan Razak dengan Ros. Datin Azizah pun sama. Kemudian Azman ni dia dapat tahu pasal rahsia si Razak ni yang mana dia menyamar sebagai Rahmat apa sebagainya kan. Kemudian Azman ni dia dapat tahu pasal kewujudan watak Ratna iaitu macam anak saudara or something kepada Razak ni yang dilakonkan oleh Ratna ni dilakonkan oleh Sharifah Amani yang berada di Penang. So Azman ni dia ambil kesempatan untuk pergi ke Penang dan menyamar pula sebagai Rahmat, adik kepada Razak yang datang daripada Kuala Lumpur. So benda ni menjadi complicated di situ, dan akhirnya dia orang semua watak ni berkumpul di Pulau Pinang dan berlakulah konflik dan juga akhirnya terhurai apa misteri, siapa dan di mana dan apakah kewujudan sebenar si Rahmat ini. Untuk idea konsep cerita Mencari Rahmat ni, untuk pengetahuan korang, cerita Mencari Rahmat ni sebenarnya adalah satu adaptasi daripada satu karya pentas yang dibuat oleh Oscar Wilde atau Oscar Wilde, aku tak sure sebutan macam mana. Oscar Wilde ni dia lahir pada tahun, wujud dia pada tahun 18 something macam tu lah, lama dulu, 100 tahun lebih lepas. Kemudian benda ni dijadikan satu pementasan teater macam tu, dan pada tahun 2002 pun ada diadaptasikan sebagai satu filem di layar perak, tak silap aku filem di Hollywood USA, tak silap aku. Ceritanya yes, lebih kurang memang aku tak tengok cerita yang cerita tu bertajuk The Importance of Being a Nurse, tak silap aku. Cerita The Importance of Being a Nurse ni yang tahun 2002 tu aku tak tengok lagi, tapi aku ada tengok dia punya semacam sneak peek je lah, dia punya macam trailer kan. Daripada segi trailer tu aku boleh nampak lah ada beberapa scene yang totally hampir sama dengan yang ada di dalam cerita Mencari Rahmat ni. Tapi benda ni aku tak ada masalah, aku okey sebab it's adaptation. Dia macam adaptation untuk versi Malaysia. It's okay, memang ianya bukan idea asal daripada penulis cerita ni iaitu pengarah itu sendiri, tapi aku okey sebab dia adaptation dan dia olahkan balik untuk sesuai dengan cerita untuk di Malaysia. Dan lagi satu, ia berlaku jujur lah. Awal-awal memang dia cakap dekat sinopsis pun dia cakap ianya ada adaptasi daripada cerita karya Oscar Wilde, The Importance of Being a Nurse tu semua kan. It's okay berbanding dengan ada beberapa lagi pengarah yang ada di Malaysia ni yang mana dia adaptasi sebiji karya daripada luar negara, karya cerita-cerita lama, kemudian dia tak dicakap, dia diam-diam aja. Korang boleh agaklah cerita, ada satu cerita hantu yang ada ending 2-3 version tu kan. Dia sama je macam kau adaptasi cerita daripada novel, cerita daripada luar negara. Cerita luar negara pun banyak yang buat adaptasi, macam cerita Miracle of Cell No. 7, cerita Korea. Kemudian ada cerita dekat USA or something yang buat adaptasi cerita tersebut untuk versi negara dia orang apa kan. So aku okey dengan adaptasi punya konsep ini as long dia mengakulah dan dia akui bahawa itu adalah adaptasi dan dia ada olah untuk menjadikan ia lebih menarik dan lebih sesuai untuk diterima halayak penonton di Malaysia kan. So okey. Kemudian untuk perjalanan plot cerita ni aku rasa dia macam very simple cerita ni. Dia nak kahwin punya pasal punya cerita kan. So dia punya perjalanan cerita agak simple, dan tapi awal-awal tu memang agak macam dialog dia agak tegang lah. Dia macam bukan tegang apa sebab dia masing-masing dia macam menekankan perbualan dia orang tu ada macam membawa membincangkan beberapa isu tau. Aku suka dalam cerita ni sebab
dalam perbualan dialog tu dia ada membincangkan satu isu, dan isu tersebut seorang akan memberi fahaman daripada perspektif dia, dan seorang lagi akan memberikan pemahaman daripada perspektif dia pula. Dia macam perbincangan 2-3 hala mengenai satu isu, macam contoh isu perkahwinan. Kemudian seorang ni faham perkahwinan macam ini, seorang ni faham perkahwinan macam ini. So aku suka dia macam satu drama yang satu movie yang macam kau tengok movie yang ada perbincangan forum pula kat situ. It's okay. Aku suka. Dia macam intellect sikit lah dia punya dialog tu. Dan even dialog dia agak weird dengan dia punya bahasa baku dia tu kan. Tapi okay, macam aku cakap tadi, even cerita ni dia punya permulaan tu aku kata dia macam pelik, macam kau akan rasa macam weirdnya kenapa dia punya dialog macam ni kan. Tapi lama-lama kau akan immerse, macam kau akan into that environment dia punya movie, dan kau rasa macam okey je dengan dialog tersebut. Sebab hampir semualah dialog, semua pelakon akan menggunakan dialog lebih kurang macam tu. Dan dia punya jokes, dia ada buat jokes, tapi jokes tu kau bila kita fikir balik, dia bukanlah macam jokes yang kelakar sangat, tapi sebab entahlah, mungkin sebab bila kau dah immerse dengan cerita tu selepas 30 minit 40 minit, kau akan rasa macam kelakar gila benda tu. Aku tak tahu kenapa, tapi dia macam dark comedy lah, sebab genre dia pun dia kata dark comedy, ada satira apa semua kan. Dan kemudian daripada segi lakonan dia, aku sangat-sangat puji, sebab semua pelakon tu semua okey. Kemudian tapi terutama lakonan yang dilakonkan oleh Namron dengan siapa seorang lagi, Amirul Effendi lah. Dia dua watak ni memang agak macam aku rasa mencabar gila, sebab dia orang punya watak banyak scene-scene yang mana dia orang terpaksa berdialog dengan agak panjang. Sebab masa dia orang, aku cakap tadi, dia orang macam berhujah bagi pendapat masing-masing tu kan. Dialog tu macam one take shot tau, macam one take scene punya shot. So macam wow, macam susahnya, sebab kau nak hafal dialog tu, kau nak kekalkan momentum kau punya kan, kau punya dialog. So macam okay, it's very interesting dan juga sangat membanggakan. Syaifah Amani pun sama, Nadia Akilah tu pun quite good, Adi Bahno pun very interesting dia punya watak. Kemudian aku suka dengan macam masa dia orang berborak-borak tu, dia orang bertukar-tukar rokok dan juga bertukar lollipop tu. Jadi aku macam oh my god. Dia macam pelik sikit, tapi it's okay. Tapi kau menyebabkan kau rasa macam kau ketawa. Kemudian lakonan dia orang tu juga macam dia tak natural, sebab dialog dia tu obviously nampak tak natural lah. Tapi dia menyebabkan kau rasa macam lakonan dia tu betul-betul lah. Aku tak tahu macam mana, dia lakonan tu nampak natural, even dialog tu tak natural. Dan sepanjang filem ni jokes yang aku tergelak besar gila adalah pada scene akhir, iaitu bila dia orang dapat tahu siapakah Rahmat yang sebenarnya, yang mana reaksi yang dilakukan oleh Amirul Effendi dengan Syaifah Amani pada masa tu, even dia macam bukan dia jokes, dia orang tak buat jokes pun, tapi reaksi yang dia orang buat tu aku boleh relate gila, dan aku tergelak gila. Aku cakap wow, aku tak sangka dia, bukan tak sangka, dia macam benda tu macam reaction yang kita biasa lakukan, yang kita kalau kita dengar berita macam itu, kita akan buat macam tu, exactly like that. So that's why aku kata benda tu macam natural, even the dialogue is not natural, tapi cara dia orang lakonkan tu semua nampak dekat dengan diri kita, kehidupan sebenar kat luar. Sebab ada certain movie bila kita tengok, kita macam pertikaikan, mana ada orang biasa borak macam gini kan, mana ada macam gitu. Tapi dalam cerita ni, even dia punya dialog tu memang tak sama dengan dialog pertuturan kita yang biasa, tapi dia reaction, dia lakonan, language, badan tu semua sama natural macam kita punya kehidupan, sama macam in real life lah. So ianya sangat brilliant dan juga excellent lah. Kemudian daripada segi cinematography, the cinematography aku sangat suka. Visualize cerita ni, cara dia orang, cara camera works, dan kita kena puji lah dia punya cinematography dia dilakukan oleh Mak Noor Kasim, yang mana juga adalah penebik eksekutif, salah seorang penebik eksekutif cerita ni. Mak Noor Kasim ni sebelum ni aku kenal dia sebab dia banyak collaborate, dia banyak bekerja dengan filem-filem di bawah arahan Kabir Bhatia. Aku favourite dengan cerita Kabir Bhatia sebab dia punya cinematography quite nice, dan yes, sebab rupanya adalah
hasil kerja tangan Mak Nur Kasim ni. Okey, Mak Nur Kasim ni punya sinematografi yang ditunjukkan dalam filem ni, dia banyak ambil, macam aku cakap tadi, one take scene, one take shot kan. Okey, ada satu shot ni yang mana dia dalam bilik air tu tau. Shot tu ada watak Eric Fuzi dekat tepi ni. Dia masuk, dan aku rasa benda tu bukannya one take shot kot. Aku tak sure dia one take shot ataupun bukan. Tapi dia macam aku amazed lah, sebab mula-mula ada Eric Fuzi, dia masuk, kamera tu masuk sambil dia orang borak ni kan, nama dengan Amirul Effendi. Kemudian dia keluar balik, tiba-tiba Eric Fuzi yang tadi duduk dekat dalam bilik air ni dah berada dekat ruang tamu pula dan pakai baju lain. So aku tak sure itu one take shot ke ataupun tak, tapi ianya nampak seakan macam one take shot, dan ianya kalau bukan one take shot pun aku sangat puji, sebab nampak smooth gila dia punya transition tu. Macam tak nampak scene tu disambungkan apa something, sebab dia nampak macam one take shot. Tapi kalau dia one take shot, nice jugalah, cepat juga Eric Fuzi tu lari pergi tukar baju apa semua kan. Tapi daripada segi visualize ni adalah satu benda yang aku macam terperasan tak berapa perfect. Aku okey je, sebab benda tu taklah mencacatkan cerita ni pun, tapi aku just nak mention je lah, dia daripada segi dia punya CGI, dia tak banyak cerita ni dia guna CGI, tapi dia guna green screen kan. Yang mana scene Amirul Effendi kononnya dia terbang daripada KL pergi ke Penang kan. Bila dia sampai ke Penang tu, dia buat macam metafor dia terbang turun daripada langit gitu. Benda tu nampaklah tak berapa smooth dekat keliling Amirul Effendi tu. Nampak kat kaki tu nampak macam tak berapa smooth. Kemudian juga scene di rumah dekat Penang tu juga dia gambarkan macam dia tepi pantai. So dekat cermin, dekat tingkap rumah tu, aku rasa dia tampal green screen dan dia letak pemandangan pantai kan. Sebab pemandangan pantai tu nampak macam tak berapa blend dengan suasana dekat dalam rumah tu. So kau boleh menyebabkan kau obvious aku nampak itu green screen, itu CGI. So benda tu tak mencacatkan filem, tapi dia macam yalah, dia punya sinematografi dah lawa daripada awal tu. Tiba-tiba bila kau nampak ada sikit macam cacat ni, kau rasa macam kau terperasan macam tu. Tapi it's still okay daripada segi keseluruhan. So, maka keseluruhan untuk filem Mencari Rahmat ini yang aku berikan adalah sebanyak 4.63 bintang daripada 5, ataupun daripada segi persentasenya adalah 92.6%. Tinggi, bergrade A+ cerita ini. So, aku terpaksa puji dan juga berikan penghargaan kepada semua yang terlibat dalam cerita ni, terutamanya kepada Al-Jafri Mat Yusof, iaitu pengarah dan juga penulis cerita ni. Dia ni bukanlah satu pengarah yang kita biasa dengar nama dia. Antara karya yang aku ingat adalah Melo vs Raja Wali kot, yang ada popular dengan scene Eric Fuzi bercakap panjang gila tu. Tu je lah yang aku ingat. Yang lain aku tak apa sure. Tapi selepas aku tonton cerita ni, aku boleh rumuskan juga dia adalah salah satu pengarah yang berbakat dan juga berkaliber. Dan juga kepada seluruh pelakon dan juga kru produksi yang terlibat dalam cerita Mencari Rahmat ni, aku memberikan thumbs up, double thumbs up kepada korang, sebab cerita ni best, cerita ni unik tapi best. Even ianya bukanlah karya original, tapi it's okay, ianya menghiburkan. Tapi aku terpaksa akui lah, cerita ni mungkin kalau kau tayang dekat wayang, ianya mungkin tak akan dapat sambutan yang baik lah. Sebab aku tak rasa majoriti rakyat Malaysia, penonton movie di Malaysia ni boleh menghadami cerita semacam ni. Mungkin start je cerita ni, dia orang akan cakap cerita apa ni, dialog pelik, apa bahasa pelik, lakonan macam beria-ia. Boleh bayangkan akan ada reaksi yang semacam tu kita hadap cerita ni. Tapi macam aku cakap, aku sendiri pun bila aku tengok cerita ni mula-mula, aku macam cerita ni pelik sikit, tapi lama kelamaan bila kau tonton, kau bagi masa dalam 20 minit, 30 minit, kau akan immerse dalam environment cerita tersebut, dan kau rasa macam tak janggal pun dengan dialog tersebut. Yes, dan lagi satu, cerita ni classified dia adalah 18 tak silap aku. So ianya mungkin disebabkan ada beberapa scene yang taklah melanggar norma masyarakat Malaysia pun, tapi dia macam
lebih sikit lah. Kemudian dan juga daripada segi penggunaan bahasa tu kan, tapi aku okey je sebenarnya dengan penggunaan bahasa tersebut. Yalah kita, tapi negara kita ni terlalu macam banyak sangat censorship kan. Tapi cuma yang aku pelik, even cerita ni dah diklasifikasikan sebagai 18 something kan, 18 ke atas kan, tapi kenapa still ada words yang di censorship dalam cerita ni? Dan aku macam tertanya-tanya, apakah words yang di censorship tersebut? Sebab ada banyak lagi bahasa-bahasa carutan makian yang disebut dalam cerita ni, macam babi lah apa semua tu kan. Tapi words tu tak di apa ni, disensor pun. So apakah words yang dah disensor tu lagi teruk ke daripada words babi tu apa tu kan? So aku rasa macam benda tu macam potong steam sikit lah bila aku tengok macam alamak, still ada censorship ke, even benda tu ditayangkan dekat platform streaming online kot, bukannya tayangan kepada di Pawagam atau something kan, bukan ditayangkan di TV apa. Tapi yalah, benda tu dah macam tu kan, mungkin kalau tak disensor takkan lepas oleh LPF apa something kan. So ya, kita terus terima macam tu hakikatnya industri Malaysia ni, banyak sangat censorship. Okay, so sebelum aku akhiri video aku ni, aku ingin memohon maaf jika aku ada tersilap kata ataupun terkasar bahasa, tersilap fakta ke sepanjang video ini. Dan kepada korang yang ingin menonton cerita yang unik, lain daripada yang lain, berbeza daripada apa yang dah dilambakan di Malaysia pada sebelum ni, korang bolehlah pergi menonton cerita, mencari Rahmat ini di laman perseriman online Mubi, Mubi ke Mubi.com macam tu lah. Dan semoga kita berjumpa lagi di lain video insyaAllah. Assalamualaikum.